Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dianugerahkan nikmat umur dan juga kesihatan. Sehingga kita insya-Allah kita akan bertemu dengan perayaan yang lebih besar daripada perayaan Idul Fitri. Iaitulah perayaan Idul Adha. Apabila kita bertemu atau mendengar nama Idul Adha, maka ia tidak boleh tidak kita akan terfikir tentang ibadah haji. Kerana pada bulan ini, pada bulan Zulhijjah dan pada hari itu, iaitu hari Idul Adha, ketika itu umat Islam yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan haji, mereka berkumpul di padang Arafah dan kemudian mereka mula melakukan tawaf dan melontar di Mina. Maka kerana itu dinamakan Hari Raya Haji. Tetapi nama sebenarnya dalam Islam namanya Idul Adha. Nah, kenapa dinamakan Idul Adha? Apa maksud Adha tersebut? Adha bermaksud pengorbanan, iaitu penyembelihan. Dan ia mengingatkan kita kepada peristiwa yang mana dengannya dinamakan Idul Adha, iaitu peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kedua-dua nabi yang agung ini, bapa dan anak ini, dengan satu ujian yang sangat besar. Yang mana kalau diberikan ujian ini kepada mana-mana manusia lain, saya yakin mereka akan gagal dalam ujian tersebut. Tapi kedua-dua nabi yang agung ini, mereka berjaya dalam ujian tersebut. Dan kita semua tahu ujian tersebut adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim pada awalnya tidak mengindahkan mimpi ini kerana disangkakan ataupun dia merasakan bahawasanya ini adalah permainan tidur. Seperti mana mimpi-mimpi kita yang buruk yang lain. Tetapi mimpi para nabi sebenarnya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mimpi manusia biasa, ia dia permainan syaitan, permainan tidur, permainan kita punya pemikiran dan sebagainya. Tetapi mimpi para nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau mimpi itu berulang sebanyak 3 malam berturut-turut. Dan itu yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bermimpi sembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Pada 3 malam berturut-turut mimpi itu datang. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dan kemudian tanya pendapat anaknya. Wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku, aku ni sembelih engkau. Maka apa pandanganmu? Subhanallah. Seorang bapa, yang juga seorang Nabi, tidak segan dan tidak silu untuk meminta pandangan daripada anaknya yang masih lagi kecil. Begitu tawadhu'nya Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu tinggi akhlaknya yang ditunjukkan oleh seorang Nabi. Maka pelajaran untuk kita, ibu dan bapa, janganlah segan dan silu untuk meminta pandangan dan pendapat daripada anak kita. Kerana kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan panduan melalui anak kita. Apatah lagi kalau kita bandingkan diri kita dengan diri mereka. Orang kata, ibu bapa kan lebih pengalaman, lebih banyak ilmu. Betul. Tetapi ibu bapa lebih banyak dosa daripada anak. Anak tu masih kecil, belum lagi ada dosa. Ataupun baru balik dan baru maknanya melakukan perbuatan yang Allah SWT larang, maka baru dapat dosa. Sedangkan ibu bapa dah hidup berpuluhan tahun, dah banyak dosa bergelumang, maka siapa lebih baik di sini? Seorang anak atau seorang ibu dan bapa? Jadi pelajarannya kita tidak boleh segan dan silu untuk minta pandangan mereka yang lebih muda daripada kita. Janganlah kita rasa angkuh yang dengan ilmu ataupun pelajaran ataupun pengalaman yang kita ada. Jadi Nabi Ibrahim AS tanya kepada anaknya, apa pandanganmu? Dan Allah rakam. Allah rakam kata-kata Nabi Ibrahim AS. Ini dalam surah Al-Anbiya. Apa kata Nabi Ibrahim AS dalam yang Allah SWT rakamkan dalam surah Al-Anbiya tersebut? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara.
wahai anakku, aku lihat aku ni sembelih engkau dalam mimpiku. Apa pandangan engkau? Maka Nabi Ismail alaihissalam jawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapaku, lakukan apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Engkau akan dapati aku ini di kalangan orang-orang yang sabar. Sabar untuk menerima ujian daripada Allah SWT. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sangka bahawasanya dia akan benar-benar diperlukan untuk sembelih anaknya, mengalirkan darah daripada leher anaknya supaya anaknya mati. Dan Nabi Ismail alaihissalam benar-benar sangka bahawasanya dia akan disembelih secara hakiki oleh bapanya dan dia akan mati. Tapi bagaimana Nabi Ismail alaihissalam tahu ini perintah Allah, maka aku patuh atas perintah Allah walaupun dengan kehilangan nyawa. Ha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam bawa Nabi Ismail alaihissalam ke satu tempat di Mina. Bila dibaringkan Nabi Ismail alaihissalam, falamma tallahu lil jabin wanadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Apabila dibaringkan anaknya untuk disembelih, maka Allah Subhanahu Wa Taala seru pada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi tersebut. Belum sembelih, tapi Allah kata pada benarkan mimpi itu. Inna hadza lahul bala'ul azim. Ini adalah satu ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus penyembelihan yang tak jadi ini dengan satu binatang kambing yang sangat hebat, sangat besar, ini dibawa daripada syurga untuk dimakan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dan semua ahli keluarga dan mereka yang berada di Mekah ketika tersebut. Kerana ini makanan syurga ni, subhanallah, kambing daripada syurga. Makanannya sangat lazat, tak pernah dapat dirasai oleh mana-mana daging di dunia ini. Jadi kerana sempena itu, kerana sempena peristiwa yang mana penyembelihan ini namakan Adha. Adha maknanya penyembelihan. Jadi Idul Adha adalah hari untuk meraihkan, untuk mengingati peristiwa yang mana Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah SWT untuk sembelih anaknya Nabi Ismail AS. Dan itu dinamakan Idul Adha. Tetapi apakah signifikannya peristiwa ini sehingga Allah SWT mensyariatkan kita untuk meraihkan peristiwa ini setiap tahun dan dinamakan hari perayaan tersebut dengan hari Idul Adha. Dan kemudian Allah SWT mensyariatkan pula, sebagai mengingati peristiwa tersebut, Allah mensyariatkan ibadah kurban yang menjadi sunat kepada kita untuk kita lakukan, iaitu sembelih sama ada kambing, ataupun kerbau, ataupun lembu, ataupun unta. 3 jenis binatang ini. Kenapa? Sebabnya ialah apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan kita setiap tahun bahawasanya kehidupan ini pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Tidak ada kehidupan yang senang lenang gitu, tidak ada ujian daripada Allah. Percayalah, apabila seseorang itu kehidupannya itu maknanya tidak ada halangan, tidak ada cabaran, mudah aja, ketahuilah bahawasanya ia adalah petanda akan datang satu ujian yang besar tak lama lagi. Ia bak kata orang, keadaan yang tenang sebelum berlakunya ribut taufan. Tenang, kenapa ni? Kerana ribut taufan nak datang. Jadi kehidupan ini penuh dengan ujian. Allah SWT uji dan terus uji dan terus uji. Untuk apa Allah SWT uji? Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah SWT uji dan lihat kamu, siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Jadi apabila kehidupan ini penuh dengan ujian, maka ia perlukan pengorbanan. Pengorbanan, sacrifice. Seperti mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS sanggup bersabar dan maknanya mengharungi satu pengorbanan yang sangat besar. Ya Allah tak uji pada mana-mana ibu dan bapa dan juga anak sebelum dan sesudahnya. Iaitu apa? Iaitu Nabi Ibrahim diuji dengan apa? Dengan ujian yang mencabar kasih sayangnya. Ini anak lelakinya yang ditinggalkan waktu kecil. Tiba-tiba dia suruh bunuh. Sembelih lagi, bukan bunuh, sembelih.
Ni Nabi Ismail yang masih lagi kecil, baru nak bertapak dalam kehidupannya. Bapanya jarang-jarang jumpa, tiba-tiba datang nak sembelihnya. Ini ibunya, Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim AS. Tiba-tiba datang Nabi Ibrahim, dah lama tak jenguk dan sebagainya, dah lah tinggalkan di tengah-tengah padang pasir. Kemudian datang, dah besar, nak sembelih anak. Ni apanya bapa ni? Diuji oleh Allah SWT. Ujian yang sangat besar. Maka perlukan pengorbanan, iaitu pengorbanan yang sangat besar juga, iaitu kesabaran dan taat dalam taat kepada perintah Allah SWT. Pengorbanan ini, orang Melayu panggil itu pengorbanan, kerana dia ambil daripada perkataan korban. Korban itu daripada bahasa Arab kurban, qaf ra ba alif nun, korban. Apa maksud korban? Korban daripada perkataan bahasa Arab taqarrub, maknanya dekat. Orang Melayu panggil sahabat karib, sahabat karib. Siapa tu sahabat karib? Sahabat yang dekat. Perkataan karib tu menunjukkan sahabat tu dekat. Karib tu daripada perkataan qarub, iaitu dekat. Korban bermaksud pendekatan. Pendekatan. Jadi dikatakan ibadah kurban, Allah berikan nama ibadah kurban ini, penyembelihan ini namakan ibadah kurban. Kerana apa? Kerana ia satu perkara yang sukar, yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya dinamakan kurban. Maka penyembelihan kambing, lembu, unta pada hari raya haji ini merupakan satu perkara ibadat yang mendekatkan, yang mengkorbankan, yang mentakarrubkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia bukan sesuatu yang mudah dapat dilakukan oleh semua. Perlu ada wang untuk kita lakukan sedemikian. Perlu ada susah payah untuk sembelih kambing dan beri makan pada orang. Jadi ibadah korban ini bermaksud adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Seperti mana Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam sabar atas ujian dan ujian besar tersebut, mereka hampir lakukan penyembelihan dan dinamakan itu sebagai korban. Kerana apa? Kerana mereka itu nak mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Maka kita ini apabila kita lakukan korban, niat kita bukan setakat untuk beri makan pada fakir miskin, tetapi niat kita lebih utama adalah untuk kita dekatkan kepada Allah SWT untuk dapatkan ketakwaan yang Allah SWT berikan kepada kita. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah daripada binatang yang kamu sembelih. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dalam diri kamu. Jadi bagi mereka yang lakukan korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohonlah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dengan ibadah tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tingkatkan ketakwaannya dan Allah terima ketakwaannya, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.